Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di kelas yang berikutnya. Hari ini cikgu akan terus ke bab yang ketujuh sebab dia lebih senang berbanding bab-bab yang lain dan senang juga dijelaskan untuk kelas PDPR ini Baik, bab yang ketujuh kita akan belajar adalah sukatan, serakan dan juga data terkumpul. Okey, untuk soalan biasanya bab 7 ni paling banyaklah SPM. Kenapa? Sebab ada graf, ada poligon, ada ogive dan sebagainya. Nanti kita akan belajar Okey, baik, kita akan tengok dahulu 7.1 iaitu serakan. Baik, untuk serakan ini ada 4 formula yang kamu kena ingat dan selalu gunalah untuk menentukan saiz selang kelas. Untuk kamu buat julat lah. Julat contohnya daripada data daripada 1 hingga 5. Berapa saiz selang kelas? Caranya ialah nilai data terbesar, nanti dia akan bagi data. Kamu akan tolak dengan nilai data terkecil dan akan bahagi dengan bilangan kelas yang diinginilah. Kadang-kadang diberi dalam soalan. Okey, tengok betul-betul. Data terbesar, tolak data terkecil, bahagi bilangan kelas. Okey. Seterusnya untuk titik tengah, hak bawah tambah hak atas bagi 2. Cikgu akan jelaskan yang mana satu hak bawah, mana satu hak atas. Okey, sempadan bawah, hak kelas, hak atas kelas sebelumnya tambah hak bawah kelas itu, lepas tu kena bahagi 2. Nanti cikgu akan jelaskan juga yang mana ini formula ini. Ini kalau tak hafal pun boleh, ada caranya. Okey. Untuk sempadan atas, hak atas kelas itu tambah hak bawah kelas selepasnya bahagi dengan 2. Okey, tadi cikgu akan ajar cara untuk guna keempat-empat formula inilah. Okey, kita tengok contoh terus supaya senang. Sebenarnya kita sudah belajar sebelum ini. Ulangan Okey, baik. Contoh satu. Kita tengok contoh satu. Set data di sebelah. Ini datanya. 153, 158. Ada banyak data di sini. Okey. Lebih kurang ada berapa data ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4. Okey, ada 20 data. Okay, lebih kurang 20 data. Dibagi kepada kamu. Dan ada beberapa soalan lah di soal. Okey, dikata. Dia menunjukkan tinggi. Ini data tinggi lah. Kepada CM yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Tentukan, nampak ni soalan yang pertama, tentukan selang kelas. Jadi kita akan gunalah formula tadi iaitu data tertinggi tolak data terendah bahagi dengan bilangan kelas lah yang kita mahukan. Okey, menjadi 6. 6 di sini merujuk kepada bilangan kelas lah yang kita mahu. Okey, seterusnya bina jadual. Jadi kamu akan lukis jadual. Kekerapan berdasarkan maklumat di A. Inilah maklumat yang kamu dapat nanti. Kamu akan buat. Kamu akan masukkan data-data ini dalam jadual. Yang ada hak bawah, hak atas, titik tengah, sempadan bawah dan juga sempadan atas. Okey, baik kita tengok satu persatu. Kita tengok yang dahulu, yang A dahulu. Okey, yang A kita tengok di sini. Okey. Tentukan selang kelas. Okey, untuk selang kelas kita kena tahu dahulu data ni yang banyak-banyak ini cari mana satu nilai data yang terbesar. Cari. Ini kan formulanya kan. Okey, data yang terbesar cari. 153 okey, 17. 17. Kita pun jumpa di sini iaitu 173. Okey, ini data terbesar kan. Data terbesar. Okey. Jadi kita dapatlah sini 173 data terbesar. Okey. Dan data terkecil cari. 15, 16, 16, 16. Ada 14. 14. Okey, ada 145. Okey, ini adalah data terkecil. Kena tengok betul-betul lah. Kena perhatikan betul-betul terkecil. Jadi data terkecilnya adalah 145. Okey, jadi kamu akan masukkan dalam formula kita lah iaitu nilai data terbesar tolak dengan nilai data terkecil. Jadi 173. Okey, kamu akan tolak dengan 145. Lepas tu kamu bahagi dengan 6. 6 ni apa? 6 ni soalan Ni adalah saiz kelas. Saiz kelas bilangan kelas Okey, ni dia bagi sudah dalam soalan. Okey, bilangan kelas. Biasa soalan sudah bagilah supaya senang Okey. Bila kamu sudah bagi, untuk tekan kalkulator, hati-hatilah kamu buatlah kurungan. Supaya ni untuk kamu tekan kalkulator, nanti salah nanti. Ni bahaya juga pecahan kan. Bila kamu sudah tolak dan bahagi dengan 6, maka kamu akan dapat 4.7.
Bila dapat 4.7, dia salang kelas ni biasanya nombor yang genap lah, tak ada perpuluhan. Jadi kamu bundalkan saja, jadi selang kelas kamu sekarang adalah 5. Saiz kelas kamu sekarang adalah 5. 5 bermaksud julatnya lah. Dari apa contohnya, dari 1 pergi 5. Cuba kira dengan jari. 1, 2, 3, 4, 5. Ni maksud saiz kelasnya ada 5. Jadi kamu boleh tulis di sini contoh cikgu bagi julatnya antara 1 hingga 5. Begitu. Contohlah guna jari kamu. Biasa orang pelajar akan salah. Cikgu 5 tolak 1 kan 4. Bukan kira begitu. Mula dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Memandangkan data ini tidak mula dengan 1. Dia mula dengan berapa? Yang paling kecil. Iaitu 145 kan. Okey, untuk 145, kamu boleh buatlah. Berapa nak start? Yang paling kecil adalah 145. Okey, kita guna dengan nilai 14 dan 145. Okey, baik. Cikgu guna pen yang berlainan warna sikit supaya nampak. Okey, jadi kamu akan buat ialah 145 kan. Okey. Okey, kita buat sama-sama. Kita guna jari kamu, jari tangan kamu lah. Okey. 1, 145. 2, 146. 3, 147. 4, 148. 5, 149. Jadi 145 hingga 149. Ini adalah selang kelas yang pertama. Ya, maka selang kelas yang sesuai ialah inilah. Ini yang pertama. Okey, untuk data yang berikutnya, kamu tambahlah 1. Untuk dia 149, okey, daripada 149 dia akan jadi 150 lah berturutan. Okey. 150 hingga berapa? Macam sama juga. 151, 150. Jari kamu 2, 151. 3, 152. 4, 153. Okey. 5, 154. Jadi 154. Begitu. Boleh fahamkah? Dia berturutan. Okey, yang penting saiz kelasnya mesti sama, iaitu berapa tadi? Saiz kelas kita mesti 5. Sini mesti 5. Okey, sini pun mesti 5. Ini pun 5. Yang cikgu sudah guna jari ni tadi kan. Okey, semua pelajar dia confuse, dia tolak 149 tolak. Memang akan dapat 4, tapi kamu kena kira manual. 145, 146, 147 sampailah 5. Cukup 5 berhenti. Cuma dia mesti berturutan lah. Okey, kita cuba lagi. 154. 154. Biasa dia sudah ulang balik ni. Sudah 154 kan? Dia akan jadi 155 lah. 155. Dia akan sama macam yang atas. Jadi 159. Dia ulang balik. Seterusnya 160. 164. Okey. Ada berapa lagi? Ni baru 4. Okey, ada lagi. 165. 169 lagi. 170 hingga 174. Jadi ada 6 semua. Okey, cek betul kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inilah julat yang kita akan dapat dengan saiz kelasnya adalah 5. Okey, inilah yang cikgu sudah buat. Sama saja. Okey. Okey, dapat 174. Okey, boleh faham kan? Senang saja. Jadi kamu sudah dapat saiz kelas dan juga kamu sudah dapat julat lah data tu. Antara mana ke mana dengan saiz kelas yang sepadan. Iaitu untuk kes ini adalah 5. Okey, baik. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat A. Okey, seterusnya lengkapkan jadual. Okey, baik. Jadi untuk tinggi di sini, kamu akan letak yang selang kelas tadi lah. Yang kamu dapat tadi. Iaitu yang pertama, berapa tadi? 145 hingga 149. Okey, salin balik. Dia ada 6 kan tadi? Okey, 6 selang. Okey, ini baru 1. Dia ada 6. 2, 3, 4, 5. 6 yang kamu guna jari tadi. Okey, kalau kamu sudah dapat 1, kamu boleh sambung di sini. Jadi 150 hingga 154. Salin baliklah yang cikgu buat tadi kan. Letak saja di sini julatnya. Okey. Untuk kekerapan, iaitu bilangan data lah. Antara 145 hingga 149, ada berapa? Tengok data ni balik. Antara 145 hingga 149 ada berapa? Cuba cari. Antara 145 149. Okey, 145. 1.
Okey, ada lagi. 145 hingga 149. Okey, ada 2. Jadi 2 lah jawapannya sini. Sebab ada 2 saja data antara 145 hingga 149. Okey, boleh faham kan? Jadi yang lain kamu kena carilah yang kamu sudah buat tu kamu pangkaslah supaya kamu tidak kira 2 kali. Jadi antara 150 hingga 154 cari sendiri ya. Okey, tengok sini. Iaitu 3, 6, 5, 3, 1. Sebenarnya yang ini kalau kamu confuse kamu boleh tambah semua supaya kamu dapat jumlahnya. Okay, disebabkan datanya 20, bila kamu tambah semua dia mesti 20 juga. Jadi kena cek balik lah. Mana tahu kan kurang 1, kena buat balik. Begitu salah lah, dia kena cek betul-betul. Okey. Hak bawah. Cikgu mana hak bawah cikgu? Okey, baik. Senang saja, jangan confuse. Okey, hak bawah ni kamu sudah ada selang kelas ini. Hak bawah ni yang pertama ni. Ini yang bawah. Ni. Ini semua ni adalah hak bawah. Jadi salin balik sajalah. 145. Begitu. Salin balik saja. Yang ni. Yang depan ni kita panggil dia. Sorry. Yang depan-depan ni kita panggil dia hak bawah. Hak bawah. Okey. Ni yang belakang ni. Okey. Yang ini semua ni kita panggil dia hak atas. Okey. Jadi hak atas salinlah 149. Senang cikgu. Semua senang. Simple saja kan. Okey, baik. Seterusnya. Titik tengah. Cikgu, macam mana cari titik tengah? Okey, titik tengah ialah, ingat balik dia punya rumus, iaitu hak bawah. Bawah. Okey. Tambah hak atas. Okey, bahagi dengan 2. Biasakan buat kurungan besar begitu. Okey, contoh cikgu ambil data yang pertama. Okey, data yang pertama cikgu ambil di sini ya. Jadi cikgu akan ambil beginilah. 145 tambah 149. Okey. Lepas tu cikgu bahagi dengan 2. Begitu saja. Simple saja. 145 ambil hak bawah tambah hak atas bagi 2. Jadi dia akan dapat berapa? 147. Jadi dapat 147 lah sini. Begitu. Yang lain pun sama. Ulang balik. Ulang balik semua. Maka kamu akan dapatlah semua yang ada. Biasanya dia punya beza sini pun sama. Tengok sini beza 5 kan. Ini pun beza 5. Biasa memang gitu. Dia akan sama saja semua. Ada orang dia kira 1. Lepas tu dia tambah saja. Sebab semua sama kan. Okey. Boleh? Okey. Contoh kalau kamu ambil yang bawah sekali. Contoh cikgu ambil kan. Jadi 170 tambah 174. Ni tambah. Kalau selang kelas tadi, itu tolak kan. Itu data terbesar tolak data terkecil. Ini tambah. Buat kurungan. Kamu bahagi dengan 2. Titik tengah kan dalam antaranya. Jadi kena bagi 2 lah. Maka kamu akan dapat 172. Ni contoh lah cikgu bagi ya. Yang bawah. Okey. Simple kan? Okey. Baik. Seterusnya. Sempadan atas. Sempadan bawah. Sempadan bawah. Biasanya nilainya lebih kurang sama je. Okey, baik begini. Hak bawah, okey, kamu boleh tulis sini. Sempadan bawah ialah hak bawah. Biasanya lah. Cikgu buat menu. Hak bawah. Okey, hak bawah. Kamu tambah saja dengan 0.5. Mana hak bawah tadi? 145 kan? Jadi, contoh lah cikgu bagi ya. 145. Kamu akan tambah dengan 0.5. Maka kamu akan dapat 145.5. Jadi yang ini 150.5. Ulang je. Ambil yang hak bawah cuma kamu tambah dengan 0.5. 155.5 dan seterusnya. Okey. Boleh kan? Nampak tu? Satu. Sorry. Alah, salah. Sorry ya. Sekali lagi. Patah balik. Sorry. Bukan tolak, tambah. Bukan tambah, tolak. Sorry, lupa cikgu. Kalau sempadan atas tambah 0.5, sempadan bawah tolak. Okey, sekali lagi ya cikgu ulang. Okey, kesilapan cikgu Okey, sempadan atas bawah ialah hak bawah. Okey, hak bawah tolak 0.5. Okey, dia bukan tambah
tolak. Tambah yang sini. Kalau sepadan atas, hak atas. Atas tambah 0.5. Kalau sepadan bawah, hak bawah tolak. Kalau sepadan atas, hak atas tambah. Itu beza. Tolak, tambah. Okay, baik. Contoh. Hak bawah tadi 145 kan. Jadi 145. Okay, jika ambil sini. 145. Kamu tolak 0.5. Maka dapatlah 144.5. Okay, yang lain pun kamu tolak 150 tolak 0.5. Jadi 149.5. Dan seterusnya lah. Kalau yang ini, kamu tambah. Contoh, hak atasnya 149. Jadi, 149 tambah 0.5. Jadi, berapa? 149.5. Okey, 154.5. Itu je bezanya. Dia tambah. Satu tolak, satu tambah. Kalau bawah, guna hak bawah. Kalau sepadan atas, guna hak atas. Tengok. Okey, sama sudah. Okey. Ini pun sama. Okey, 149.5. Okey, 154.5. Dan seterusnya lah ulang saja. Ulang proses yang sama. Biasanya orang kira satu, dia tengok sama je patternnya. Contoh sini bezanya 5 kan semua. Okay, dia akan tambah dengan 5. Okey, datang dari mana sebenarnya 0.5 cikgu? Okey, 0.5 tu sebenarnya kalau yang ini kamu akan ambil yang sebenarnya kalau datang dari mana-mana. Kenapa 0.5 kan? Okey, kenapa 0.5 cikgu? Okey, contohnya cikgu ambil data yang pertama kan. Dia nak dapat dia punya nilai itu. Okey, contoh cikgu ambil yang pertama. Ambil hak atas tolak hak bawah yang berikutnya. Okey, contoh. Sorry. Hak bawah tolak hak bawah tolak hak atas sebelumnya, lepas tu bahagi 2. Okey, contoh cikgu ambil data yang pertama ni 150. Okey, cikgu tolak dengan 149 bahagi dengan 2. Maka dapatlah 0.5. Inilah contoh. Kira sekali je. Biasanya untuk tahap kita ni biasanya begini saja. Dia tak adalah poin-poin untuk selang kelas ini. Memang begitu. Jadi senang nak ingat. Hafal sajalah. 0.5 untuk sempadan atas ataupun sempadan bawah. Sempadan bawah tolak, sempadan atas tambah. Okey, baik. Jadi, ya, itu saja untuk hari ini. Kamu sudah belajar menentukan selang kelas, menentukan nilai saiz selang kelas. Kamu tentukan selang kelas, kamu tentukan kekerapan, nak kira kekerapan macam mana. Kamu sudah tahu yang mana satu hak bawah, mana satu hak atas, mana satu titik tengah, mana satu sepadan bawah, mana satu sepadan atas. Jadi yang mana yang kena kira di sini hanya 3 saja. 1, 2, 3. Yang lain ini direct daripada data lah yang kamu dapat. Yang kira hanya 3 saja. Okey, baik. Jadi untuk hari ini cikgu nak kamu cuba dahulu latihkan diri 7.1. Cuba mahirkan, cuba buat sendiri. Okey, sekarang dia nak 5 saja saiz kelasnya. Jadi kena bahagi 5 lah. Jadi ada 5 saja selang kelas kamu. Ada data di sini. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 50 data. Jadi buat jadual cantik-cantik. Cuba buat, cuba kira. Lepas tu boleh PM cikgu lah untuk sematkan. Okey, jumpa lagi di kelas yang berikutnya.